Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan Tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung lagi bab 6 Perakaunan untuk Kelab dan Persatuan siri kedua. Standard pembelajaran untuk hari ini, akaun penerimaan dan pembayaran. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menerangkan tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Murid-murid juga akan dapat memberikan contoh item penerimaan dan pembayaran. Murid-murid juga akan dapat menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk T dan format penyata. Murid-murid juga akan dapat membezakan akaun penerimaan dan pembayaran dengan buku tunai bagi entiti yang berorientasikan keuntungan. Baiklah, kita lihat apakah tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran adalah untuk merekodkan semua penerimaan dan pembayaran tunai kelab dan persatuan dalam suatu tempoh perakaunan. Seterusnya, kita akan lihat apakah contoh item penerimaan dan pembayaran bagi kelab dan persatuan. Contoh bagi penerimaan tunai, yuran ahli, yuran pendaftaran, derma, sewa gelanggang atau badminton, sewa laci, kutipan sukaneka, pestaria, kutipan pestaria, jualan gerai minuman. Semua jenis penerimaan dalam bentuk tunai. Pelajar-pelajar. Okey, seterusnya contoh-contoh untuk pembayaran tunai. Antaranya pembayaran untuk surat khabar, kadar bayaran, insurans, perabot atau alatan sukan, alat tulis, honorarium, belanja dan hadiah pertandingan, kursus dan motivasi, lawatan, belian gerai minuman. Dan semua jenis pembayaran secara tunai. Okey, sekarang pelajar-pelajar dah tahu apakah contoh item penerimaan dan pembayaran secara tunai untuk kelab dan persatuan. Okey, kita akan teruskan lagi bagaimana pula penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, pelajar-pelajar boleh sedia dalam dua bentuk format, iaitu yang pertama kita panggil sebagai format T, iaitu bentuk T, dan satu lagi format penyata. Okey, cikgu akan tunjukkan terlebih dahulu akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk T. Mula-mula sekali mesti ada nama kelab dan persatuan di atas. Kemudian diikuti dengan nama akaun, iaitu akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Untuk akaun penerimaan dan pembayaran, kita sediakan untuk satu tempoh perakaunan. Iaitu biasanya kalau perniagaan kelab tersebut memilih setahun sekali, maka pada hujung tahun tersebut kita akan sediakan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Okey, bila? Okey. Nampak tak perbezaannya di sini? Kalau kita bandingkan dengan buku tunai kita sediakan secara bulanan. Manakala akaun penerimaan dan pembayaran dia sama seperti macam buku tunai, cuma ia disediakan sekali untuk satu tempoh perakaunan. Sekiranya kelab tersebut memilih 12 bulan, maka setahun sekali kelab akan menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran untuk kelab tersebut. Okey, kita lihat pula apa yang ada di sebelah debit dan apa yang ada di sebelah kredit. Di sebelah debit, kita akan masukkan semua jenis penerimaan. Tapi mula-mula sekali kita kena masukkan baki terlebih dahulu. Baki ni kita ambil daripada tahun lepas, iaitu sekiranya kelab itu telah beroperasi beberapa tahun sebelum. Baki daripada tahun sebelumnya kita akan bawa masuk ke tahun penyediaan
akaun penerimaan pembayaran ni lah. Contoh, kita nak sediakan akaun penerimaan pembayaran untuk tahun 2020. Okay. Jadi, kita akan lihat ada tak baki, ya, baki penerimaan pada hujung tahun 2019. Jadi, kita akan bawa masuk ke dalam tahun 2020 baki tersebut. Kita akan tulis baki BB. Kemudian kita akan tambahkan dengan semua penerimaan. Ya, semua jenis penerimaan. Apa sahaja penerimaan tunai yang kelab terima, kita akan masukkan di sebelah debit. Okey. Dan di sebelah kredit, kita akan masukkan semua jenis pembayaran yang dibuat oleh kelab dan persatuan. Ya. Kemudian seperti biasa, kita akan imbangkan. Ya, kita imbangkan dan di sebelah yang kurang itulah akan ada baki. Okay, biasanya baki akan wujud di sebelah kredit. Ya, kerana kelab persatuan ni, kalau kita berbelanja, kita akan pastikan tidak melebihi daripada wang yang kita ada, wang kelab yang kita ada. Jadi, kita akan dapat ada baki di sini, ya, yang kita akan bawa ke tahun hadapan. Okey, senang saja kan? Ya. Okey, kita lihat pula penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk penyata. Okey, untuk penyata, perbezaannya hanyalah penyata lah. Tapi caranya masih sama, di mana ya, tajuk masih ada nama kelab, persatuan, kemudian tajuknya pun sama, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir bla bla bla, ya, ikut pada hujung tempoh perakaunan. Kemudian baki yang dibawa daripada tahun sebelumnya ditambahkan dengan semua penerimaan dan ditolakkan dengan semua pembayaran. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah perbezaan akaun penerimaan dan pembayaran bagi kelab persatuan, ya, dengan buku tunai bagi entiti yang berorientasikan keuntungan. Sebelum tu kita lihat dulu apakah persamaan, ya, di antara kelab persatuan dengan entiti yang berorientasikan keuntungan seperti milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad. Okay. Persamaannya, kedua-duanya sama ada entiti berorientasikan keuntungan ataupun kelab persatuan, kedua-duanya merekodkan semua penerimaan dan pembayaran ke dalam buku tunai, ya, pada setiap bulan. Kedua-duanya menyediakan buku tunai. Dan perbezaannya, kelab dan persatuan akan membuat ringkasan penerimaan dan pembayaran dari buku tunai ke akaun penerimaan dan pembayaran. Ya. Manakala entiti berorientasikan keuntungan tidak menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Bagi menambahkan kefahaman kamu, cikgu sediakan satu contoh latihan di sini. Cikgu bacakan terlebih dahulu maklumat yang diberikan. Pada 1 Januari 2020, baki tunai di tangan Persatuan Wira, ya, ialah 2,500. Maklumat berikut menunjukkan penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Ya. Ya, senarai penerimaan, iuran ahli sebanyak 16,500, fee masuk 900, iuran pertandingan 1,540, derma iaitu tabung gelanggang bola keranjang 5,000, sewa dewan 6,000. Okey, ini semua penerimaan secara tunai. Okey, seterusnya pembayaran yang dibuat secara tunai. Majalah dan surat khabar 210, kadar bayaran 1,230, insurans 650, perabot 2,200, alat tulis 80, honorarium 500, hadiah pertandingan 620, kursus motivasi 1,300. Anda dikehendaki menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dalam bentuk T. Ya. Jadi kamu buat dalam bentuk T lah. Ya. Okay. Sekiranya soalan tidak menyatakan dalam bentuk T atau penyata, okay, pelajar boleh pilihlah nak sediakan dalam bentuk apa. Ya. Okey, mula-mula sekali sediakan, ya, format akaun penerimaan pembayaran dalam bentuk T. Okey, mula-mula sekali
Ya, pastikan pelajar menuliskan tajuk, iaitu dimulakan dengan nama kelab dan persatuan. Persatuan Wirajaya. Ya, kemudian tajuknya akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Ya. Kemudian seperti yang cikgu dah tunjukkan tadi, kita akan mulakan dengan baki sekiranya ada baki yang dibawa daripada tahun sebelumnya. Ya, okay. Kita lihat pada soalan ada baki. Okay, kita rujuk soalan, kita lihat ada tak baki yang dibawa daripada tahun sebelumnya. Ya, okey, ada ya. Kita lihat di sini, iaitu pada 1 Januari, ya, ada baki sebanyak 2,500. Okey, yang dibawa pada 1 Januari 2020. Okey, kita tuliskan baki BB 2,500. Okey, kemudian kita tambahkan dengan semua penerimaan. Okey, di sini kita lihat penerimaannya. Ya, okey, ini semua. Yuran ahli, fee masuk, yuran pertandingan, derma dan sewa dewan. Kita letakkan di sebelah debit, iaitu sebelah kiri. Okay. Tambahkan dengan semua penerimaan. Ya. Kemudian di sebelah kredit ataupun di sebelah kanan, kita masukkan semua pembayaran. Ya. Okey. Kita siap. Sekarang kita imbangkan. Okay, kita akan dapati di sebelah debit yang lebih besar atau sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan, iaitu penerimaan lebih banyak daripada pembayaran, iaitu 32,440. Ya. Kemudian di sebelah kanan akan ada baki. Ya. Baki HB 25,650. Ya. Macam mana cikgu dapat? Cikgu ambil jumlah 32,400, tolakkan dengan semua jumlah di sebelah kanan, iaitu pembayaran, dan kita akan dapat baki HP 25,650. Okey, dah siap. Mudah kan? Okey, jadi cikgu harap pelajar dapat buat. Ya. Okey, kita akan jumpa dalam kelas akan datang. Sebelum berakhir, cikgu ada kata motivasi untuk kamu. Ya. Tetaplah percaya bahawa sifat pantang menyerah itu tak akan mudah kalah. Ya. Okey, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.